Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna nahtadi laula an hadanallah wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah, para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang saya raikan, para yang menyaksikan pertemuan pada malam ini. Wish me bersama saya mengambil manfaat daripada tempoh masa yang ada, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia kebanyakannya dalam keadaan benar-benar dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekalian yang saya raikan, para yang menyaksikan pada malam ini, sukacita saya memilih satu tajuk bagi mensyarahkan pengisian ilmu pada malam ini berkaitan dengan, iaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya merujuk kitab Syarah Ihya Ulumuddin, yang mana bila kita meneliti kitab ini, masya-Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali mensyarahkan dalam bab ini begitu baik untuk kita sama-sama tafakur, bab berfikir pada malam ini. Dalam menyatakan, memikirkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, disyarahkan dengan baik oleh Al-Imam Syekh Jamaluddin Al-Qasami, menyatakan tentang makhluk ciptaan Allah ini. Bismillahi awalihi wa akhirihi, segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan, hasil ciptaan Allah, dengan kata lain sebagai makhluknya. Setiap atom ataupun pelbagai atom yang ada di dalam tiap-tiap benda yang diciptakan Allah itu pasti mengandungi keajaiban dan perkara-perkara yang sangat mengherankan. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala Rabbal Alamin, Rabb yang mentadbir, mencipta, menguasai dan memelihara ciptaannya. Betapa azimnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa fil ardi ayatu lil muqinin, dan di bumi ini ada tanda-tanda, yakni tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Maka dinyatakan oleh musannaf kitab ini betapa makhluk ciptaan Allah ini pasti mengandungi keajaiban dan perkara yang sangat mengherankan. Di sini nampaklah betapa kebijaksanaan Allah dalam membuat sesuatu. Betapa besarnya kekuasaan, keagungan dan kemegahannya. Untuk menghitung keseluruhan itu pasti tidak mungkin kerana amat banyak perinciannya.
Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Betapa kalau kita nak memikirkan, membicarakan tentang makhluk ciptaan Allah ini, begitu banyaklah. InsyaAllah pada malam ini saya akan perincikan tentang kekuasaan ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah di bumi ini. Maka di sini dinyatakan untuk sekadar ilmu pengetahuan yang perlu kita miliki, baiklah disebut sebahagian di antara sekian banyak yang diciptakan Allah itu, yang kiranya mudah dilihat oleh mata, yang dapat dirasa ataupun difikir dengan akal fikiran. Kerana cara inilah yang lebih mudah untuk difahami. Perkara yang merupakan keanehan dengan keajiban itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Al-Quran sendiri menganjurkan kita supaya untuk memikirkannya. Pernah salah seorang di antara sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah seorang yang pelik dan aneh. Maka diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu bagaimana pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, kemudian bangkit daripada tidur, menyempurnakan wuduknya. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan wuduk, maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyam, mendirikan solat pada waktu malam itu. Dan didapati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat takbir Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat. Betapa disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tawajuh hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan pada rakaat yang pertama Rasulullah SAW solat, kelihatan baginda Nabi SAW sebab dan langsung menitiskan air mata. Dan bukan setakat itu, di waktu Rasulullah mendirikan solat pada malam berkenaan, setelah selesai solat, di waktu Rasulullah duduk pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis. Hatta tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbaring pun menangis. Maka bagaimana pada malam itu turunnya satu ayat dalam surah Ali Imran menyatakan, ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Allazi yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'azaban nar. Sebelumnya pada ayat 191 surah Ali Imran ini, Allah menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayati li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, menjadi tanda-tanda, yakni tanda-tanda kekuasaan, keagungan, kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berakal. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, menyifatkan orang yang dekat kepadanya dalam keadaan allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil qiyam, berdiri,
yakni di dalam solat, ketika mendirikan solat, hatta di luar solat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika duduk dan ketika berbaring mengiring, memikirkan kejadian langit dan bumi, dan sambil berdoa, ya Rabb kami, tidaklah Engkau jadikan perkara ini sia-sia, peliharalah kami daripada azab api neraka. Masya Allah, sekalian yang menyaksikan kenalan sahabat-sahabat dan ahli keluarga saya sekalian pada malam ini, inilah suatu doa yang warid daripada ilmu wahyi Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan fenomena suatu kejadian yang begitu aneh tapi benar, Allah datangkan suatu makhluk ciptaannya, iaitu satu virus yang very popular sekarang ini, coronavirus. Maka Masya Allah, saya merujuk bagaimana disebut oleh musannaf kitab tadi, bagaimana tentang makhluk ciptaan Allah pasti mengandungi keajaiban dan perkara ini sangat menghairankan. Namun kita boleh berfikir dengan baik betapa Allah Subhanahu wa taala apabila dia menghendaki, maka jadilah sesuatu perkara itu. Virus yang asalnya daripada negara China sana, tiba-tiba boleh merebak sampai ke seluruh pelosok dunia ini, melibatkan lebih hampir 200 negara. 200 negara. Dan beberapa hari yang lepas saya menganalisis sedikit fakta tentang bagaimana qadar yang melibatkan manusia yang dikarantin, hatta yang dijangkiti setakat 2 hari lepas keseluruhan dunia ini hampir 400,000. Hampir 400,000 manusia telah dijangkiti oleh virus coronavirus ini. Subhana Rabbil Azim, sehingga akan lebih 2 bilion manusia di kuarantin. Masya Allah, inilah betapa kita melihat Allahu Akbar, dia maha berkuasa. Namun demikian, untuk memperhalusi makna pengertian dalam isi kitab ini, kita lihat berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, dan dinyatakan dengan baik oleh musannaf kitab ini, menyatakan antara ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang menunjukkan bahawasanya Allah itu benar-benar maha kuasa adalah bumi kita ini. Bumi yang diciptakan ini, yang diciptakan oleh sesempurna bagi sifat zat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamparan dan tempat kita berdiam. Diletakkan di situ berbagai-bagai jalan yang bercabang-cabang, dijadikan tunduk dan takluk kepada manusia untuk didiami dan memakmurkan bumi ini. Satu makhluk ciptaan Allah, yakni bumi. Bumi adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dalam surah Zalzalah, Iza zunzilatil ardu zinzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha. Yakni pada ayat ini, yawma izin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi mengkhabarkan beritanya. Nak menyatakan bumi adalah satu makhluk yang menjadi saksi bagi setiap insan.
Suatu hari nanti bumi ini sebenarnya bukan sekadar tempat kita diami, tapi bumi yang kita duduki ini ataupun kita melakukan aktiviti ini sebenarnya akan menjadi saksi bagi sekalian manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi sebagai benua yang dapat didiami, dipasak dengan beberapa buah gunung sebagai pasak agar tidak selalu bergoncang. Diluaskan jarak datarannya sehingga tidak seorang pun mampu untuk menjelajah keseluruhan daerah yang terpencil di berbagai-bagai sudut bumi ini, melainkan dengan ilmu yang telah diberikan Rabb kepadanya. Seingat saya ada dalam satu ayat dalam surah Al-Mulk pada ayat yang ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Masya Allah, cantik ayat ini bila kita baca dan kita tadabbur. Betapa dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah untuk dijelajahi, dan maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu, yakni kembali setelah dibangkitkan. Surah Al-Mulk, satu surah menjadi pilihan Rasulullah SAW berdasarkan sirah mafhum hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak akan tidur, melainkan Rasulullah akan baca terlebih awal, iaitu suratul Mulk. Al-Mulk iaitu raja yang merajai kerajaan. Merajai kerajaan langit dan bumi, hatta dunia dan akhirat. Itu kita kena terima hakikat. Beberapa bulan yang lalu kita dengar statement rasmi satu kuasa besar mendabik dada menyatakan siapa yang mampu untuk menandingi ketenteraan mereka di satu negara, sehingga kan Prime Ministernya seolah-olah mencabar mana ada suatu kuasa yang mampu untuk menandingi logistik ketenteraan negara mereka. Rupanya Allah ni maha mendengar. Allah sendiri maha mengadili, al-adlu. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, dengan tempoh qadar tertentu berlakulah hikmah. Yang saya nak maksudkan dalam surah Ali Imran tadi, ayat 191 surah Ali Imran itu, tidaklah Allah jadikan perkara ini sia-sia. Sesuatu yang berlaku ini termasuk sama ada kita suka ataupun kita tak suka. Seumpama coronavirus ni, ramai yang majoriti lah kita boleh buat satu solusi, iaitu bagaimana kita tak suka. Sebelum ini kita boleh pergi ke mana-mana. Kita boleh pergi ke mana-mana nak kita pergi. Kita boleh terbang, naik flight, terbang, hatta melakukan umrah ataupun melancong ke mana-mana saja, sama ada melalui udara maupun darat. Maka dalam surah Al-Mulk ini, ayat yang 15 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki dia menjadikan bumi ini untuk kita jelajahi. Ini satu sunnah. Namun demikian, bila mana Allah menghendaki, sehingga kan suatu keadaan yang merubah perkara ini. Kita nak pergi mana pun pergilah sebenarnya asalnya. Namun bila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, dengan satu sebab itu jadi very limited. Sekarang ni pun
Dalam negara kita ni pun Masya Allah, saya dengar kenyataan rasmi Perdana Menteri menyatakan Alhamdulillah, maknanya rakyat Malaysia sekarang ni dalam keadaan merealisasikan suatu maksud, iaitu dihadkan pergerakan sehingga akan diarahkan operasi beberapa premis perniagaan dan sebagainya, dan didapati hampir 90 ke 90% rakyat Malaysia semakin memahami betapa pentingnya kita kena muafakat. Muafakat ini peringkat nasional. Namun demikian, kita kena ada satu muafakat lagi. Muafakat internasional, iaitu dengan ilmu, dengan keimanan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena muafakat. Apa yang berlaku ini kita kena nilai dari segi ilmu satu, dua dari segi iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada Allah, sesuatu perkara yang tertimpa sama ada musibah ataupun bala, kita kena kembali semula kepada Allah Rabbal Alamin dengan kalimah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Maka ucapan yang terbaik atas musibah ini iaitu kembali kepada, merujuk kepada fitrah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa azimnya Allah Subhanahu Wa Taala bila menghendaki manusia akan kembali semula kepada suatu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa kita lihat keadaan semasa ini, satu negara seumpama negara Itali, bagaimana negara Itali ini antara tercatat maknanya kematian yang di antara yang tertinggi atas isu COVID-19 ini. Sebenarnya negara Itali ini kita terima maklumat betapa mereka mempunyai kemampuan dari segi perubatan yang moden, yang mampu sebenarnya. Namun demikian, apabila musibah atau bala ni berlaku, Masya Allah, sehingga kan Prime Ministernya, Perdana Menteri bagi kerajaan Itali menyatakan mengangkat bendera putih dengan maksud surrender. Dia mengakui dia tidak dapat, kerajaan Itali tidak dapat mampu untuk menanangi isu COVID ini, dan mereka surrender, angkat bendera putih lah. Kerana apa? Diusaha sedapat mungkin, dilakukan semampu mungkin, namun betapa makhluk ciptaan Allah yang namanya virus coronavirus ini, Masya Allah, begitu seni Allah ciptakan. Dan setengah para alim ulama menyatakan itu di antara makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Dan makhluk ini telah terbukti begitu agresif sehingga boleh mengenai kepada sesiapa sahaja. Mungkin di hujung bicara nanti saya akan sebut sedikit beberapa lafaz yang boleh kita usaha ikhtiar untuk bergantung harap kepada Allah. Sambil itu kita meneruskan usaha ikhtiar kita dalam penjagaan kesihatan maupun berhati-hati dalam dan menerima pakai nasihat-nasihat para ilmuwan ataupun mereka yang dalam bidang perubatan ataupun mereka yang pakar dari segi jangkitan virus maupun bakteria dan sebagainya. Seumpama pakai mask, cuci tangan, pastikan ada jarak di antara kita, maupun kita hadkan pergerakan kita supaya virus ini tidak mengebah.
di merata-rata tempat. Dan sempat saya menyaksikan satu kejadian di Indonesia yang menyatakan apabila satu kes kematian tiba-tiba mayit yang dijangkiti oleh coronavirus itu diambil alih tugas oleh para waris, dibawa pulang ke rumah. Sebenarnya apabila jangkitan berlaku kepada pesakit, termasuklah orang yang telah sehinggakan membawa kepada kematian, maka sebenarnya berilah autoriti kepada orang yang ahli menguruskan mayit ataupun jenazah itu. Apabila dibawa pulang ke kampung halaman dan difahamkan dibawa balik kerana waris nak menguruskan sendiri, maka akibat daripada perbuatan itu, rupanya virus itu merebak berjangkit satu kampung dan sebagainya. Wallahu alam, sekiranya benarlah pernyataan itu, kisah itu, maka kita ambil ibrah. Alhamdulillah di negara kita ini, walaupun angka kematian semakin meningkat kerana kesan daripada virus corona ini, kita dipandu arah oleh pakar perubatan maupun pakar-pakar bidang tertentu, maka saya ucapkan syabas kepada rakyat negara Malaysia ini. Alhamdulillah, dalam keadaan kita diuji, maknanya siapa pun kita dengar dan taatlah. Mudah-mudahan maknanya dengan ketaatan kita dalam hal-hal kebaikan untuk maslahah keperluan semua, kebaikan semua, insya-Allah maknanya dengan rahmat Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini suatu doa yang mana dalam suratul Kahfi, seingat saya ayat yang ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita minta kepada Rabb dengan limpah rahmatnya, dan kita minta petunjuk Allah dalam urusan-urusan yang kita hadapi dan sebagainya. Dan merujuk semula kepada bagaimana musannaf kitab tadi menyatakan tentang perihal bumi ini, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ini begitu luas datarannya dan tidak seorang pun mampu menjelajahi keseluruhan daerah yang terpencil di berbagai-bagai sudut bumi ini, melainkan dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama sekarang inilah dihadkan pergerakan kita, inilah maknanya bila Allah menghendaki, pergerakan kita pun terhad kerana sebab-sebab tertentu. Dan disebut di sini, baik, sebelum itu saya teringat beberapa ayat dalam surah Al-Ghashiyah. Ini homework untuk semualah. Kerana alam ini sedang berbicara dengan kita. Walaupun fenomena yang disebut fenomena alam dan sebagainya, ataupun perkara-perkara berkaitan musibah ataupun bala ini berlaku, kita boleh masih lagi mampu berzikir. Seumpama Rasulullah SAW membaca kalam Allah, allazi yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini makam tingkatan orang ahli zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring mengiring, memikirkan kejadian langit dan bumi. Maka di sana dalam surah Al-Ghashiyah, suka cerita saya mengulangi bacaan ini, bagaimana dinyatakan wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimanakah langit ditinggikan, dan bagaimanakah bumi dihamparkan, dan bagaimanakah gunung ganan ditegakkan, dan bagaimanakah bumi dihamparkan. Hari-hari kita lihat langit, bukan? Pada malam, pada siangnya. Dan apatah lagi bulan Rajab ini yang masyhurnya tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan Mi'raj ketika sampai di Masjid Al-Aqsa, kemudian dalam tempoh tertentu itu Rasulullah di Mi'rajkan, naik ke atas.
Dan Rasulullah menyaksikan dalam riwayah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan betapa Rasulullah SAW menunggangi satu binatang yang namanya burak. Kemudian Rasulullah diperjalankan, dinaikkan, dimi'rajkan sehingga menyaksikan kehidupan, adanya kehidupan bukan sekadar para malaikat Allah, adanya para nabi Allah. Nabi Adam AS, Nabi Yahya AS, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Isa AS dan sebagainya lah. Betapa subhana rabbiyal azim, langit ini dikaji secara saintifik oleh pakar-pakar saintis, menyatakan langit ini begitu azim ciptaan Allah dan memang tinggi kedudukannya. Apa salahnya kita berzikir subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ketika rukuk kita sebut ucapan ini. Maka ucapan inilah sepatutnya bila kita tengok alam ini, tengok langit, kita boleh sebut subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, kerana Allah sendiri sifatnya maha tinggi. Bila langit ini diukur dengan kelajuan cahaya, betapa azimnya ciptaan Allah yang namanya langit. Dan langit ini, Masya Allah, kalau nak dinisbahkan dengan ciptaan makhluk yang lain, seumpama malaikat Allah. Malaikat Allah, seumpama malaikat Jibril AS, ada 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Bayangkan di peristiwa Mi'raj, Nabi SAW melihat rupa paras Jibril AS. Betapa satu sayap Jibril AS menutup langit dan bumi. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala begitu azim dengan kekuasaannya, menjadikan ciptaannya. Bila malaikat tu sendiri besar, saiznya, Masya Allah, maka alam ini tentulah, langit ini tentulah lagi besar daripada malaikat tu sendiri. Dan bukan malaikat Jibril AS saja yang besar. Ada malaikat yang lebih besar daripada malaikat Jibril AS, malaikat Israfil yang akan meniupkan sangkakala. Malaikat yang menjaga arasy Allah, itu subhana rabbiyal azim, lagi besar daripada malaikat Israfil alaihi salam. Masya Allah. Jadi kalau malaikat ini boleh berterbangan dengan rupa paras keadaan mereka yang asal, tentulah langit ini subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit itu. Dan begitu juga tentang gunung ganang, kita lihat sebelum ini kita boleh bercuti pergi ke mana kemari, kita boleh pijak bumi, dan bagaimanakah bumi ini dihamparkan. Jadi masih kita alhamdulillah pada sehingga malam ini, saat ini, walaupun di lokaliti masing-masing, secara langsung ini di lokaliti, di satu bilik, di satu ruang, saya pun bila hadkan pergerakan ini, kita sebagai duat, sebagai da'i ini rasa bertanggungjawab untuk mengambil tempoh lapang yang ada ni, demi masa yang ada ini, untuk kita manfaatkan, untuk kita mengenangkan betapa azimnya Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberi faham tentang betapa hikmah yang berlaku pada kejadian di waktu ini, iaitu betapa Allah memperkenalkan diri dia. Dialah Rabbal Alamin. Dia menghendaki kita ini dalam keadaan tunduk dan patuh, yang mana kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur, kita kena semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita mudah-mudahan insya-Allah dengan ilmu dan takdir Allah, kita Allah panjangkan usia sampai ke Ramadan pada tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hayat kita. Dan sering disebut oleh musannif kitab ini, sering benar Allah Subhanahu Wa Taala menyebut masalah bumi itu
dalam kitab sucinya, agar kita semua suka meneliti dan memikirkan keajaiban-keajaibannya. Lalu kita tunjukkan kepada semua umat manusia, lihatlah dahulu permukaan bumi adalah tempat kediaman bagi segala yang hidup, sedangkan di dalamnya merupakan tempat peristirahatan bagi yang telah kembali ke rahmatullah, yakni telah kembali ke dunia. Dan disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam naj'al lahul arda kifatan, alam naj'al lil arda kifatan wa hayya ahya'an wa amwatan. Baik. Ahya'an wa amwatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam naj'al lil arda kifatan, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat penampungan dan penghimpunan. Ahya'an wa amwatan. Ahya'an wa amwatan, yang hidup dan yang mati, dalam surah Al-Mursalat. Subhana rabbil azim, betapa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi sebagai tempat penampung dan penghimpun. Bumi ini sebagai untuk tumpangan kita mendiami bumi ini, dan satu hari nanti bumi ini juga sedang menghimpunkan. Manusia ini dikembalikan, asal daripada tanah, jisim tanah, maka akan dikembalikan kepada tanah juga. Bagaimana akan dihimpunkan bumi ini, dijadikan sebagai tempat simpan mayit-mayit ataupun orang yang telah mati. Dan bumi ini akan dijadikan juga tempat berhimpun, dijadikan seumpama padang jarak, padang terkukur, yakni padang sebagai satu tempat, yakni Yaumul Mahsyar. Setelah satu kejadian seumpama kiamah berlaku, bertukarnya wajah bumi ini menjadi wajah padang mahsyar, dan di mana bagaimana ahya'an wa amwatan, yang hidup dan yang mati ini, maknanya Allah Subhanahu wa taala hidupkan hayatnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mematikan dengan qadar yang dikehendakinya. Dan perhatikan keadaan bumi itu mati, tetapi jikalau telah disiram dengan air, bumi pun mulai bergerak, berkembang dan nampak kehijauan di atasnya. Seterusnya dia pun menumbuhkan, yakni Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai-bagai tanaman yang indah-indah, yang amat mengherankan sekali. Di samping itu lalu keluarlah pula berbagai-bagai jenis binatang yang merangkak dan melata. Masya Allah. Terang lagi bersuluh pada malam ini musannaf kitab ini menyatakan, daripada bumi ini lalu keluarlah pula berbagai-bagai jenis binatang yang merangkak dan melata. Dan saya nak kaitkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, ada di sana Allah nyatakan, Subhana rabbil azim, betapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah surah Al-Hadid ini, seingat saya pada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri dia. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dialah yang memasukkan. Memasukkan. Kemudian sifat Allah juga mengeluarkan. Kemudian dialah yang menurunkan. Kemudian dialah yang menaikkan. Masya Allah. Sehingga saya berada pada ayat yang keempat ataupun kelima dalam surah Al-Hadid ini. Surah Al-Hadid. Kita lihat bagaimana surah Al-Hadid ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dialah yang memasukkan. Memasuk ni saya merujuk tafsir Ibnu Katsir menyatakan, subhanallah, Allah sifatnya azim, sehingga mengatur keadaan alam ini. Ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala, ada benda yang Allah masukkan dalam pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang memasukkan ini termasuk juga titisan-titisan air, hujan, seumpama hujan. Dan kita lihat bagaimana manusia boleh sukat kira qadar hujan yang turun. Manusia Allah izin dengan ilmu, qadar mana yang Allah izin dengan ilmu, manusia boleh sukat kira hujan, purata hujan bulanan maupun tahunan, termasuk hujan yang dah turun, qadar hujan yang dah turun ataupun qadar hujan yang belum turun. Termasuk juga subhana rabbiyal azim, bagaimana benih yang manusia tanam pun dalam pengetahuan ilmu dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan yang masuk itu. Kemudian yang mengeluarkan. Jadi termasuk juga yang mengeluarkan ini, dia sifatnya sesempurna bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menghendaki, ada perkara, ada benda, ada makhluk yang boleh keluar daripada perut bumi ni. Seumpama apa? Seumpama oil and gas. Ataupun termasuk binatang. Binatang yang suatu ketika dia tersimpan dalam perut bumi ni. Dan difahamkan ada wabak ataupun penyakit yang bagaimana virusnya tersimpan dalam perut bumi. Jadi yang mengeluarkan, yakhruju minha, yang mengeluarkan ni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini, dalam ayat 4 surah Al-Hadid ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia kemudian yang menurunkan, menurunkan. Bagaimana Allah nyatakan, Allah menurunkan daripada langit dan apa yang naik ke sana. Maknanya kemudian Allah nyatakan dia menurunkan sesuatu. Tadi memasukkan, kemudian mengeluarkan, kemudian Allah menurunkan sesuatu ni. Jadi turun ini termasuklah secara ilmunya, iaitu perkara-perkara yang telah ditakdirkan Allah. Telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Di Lauh Mahfuz sana antaranya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tu saya merujuk kepada apabila berlaku sesuatu perkara itu, ucapan kita, keimanan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seingat saya, sebelum saya terlupa, ambillah manfaat dalam surah Al-Hadid ini betapa berkaitan dengan suatu malam yang begitu istimewa dalam Ramadan Al-Mubarak nanti, iaitu bila mana Allah nyatakan ba'da a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
tentang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hi hatta matla'il fajr salamun hi hatta matla'il fajr. Bagaimana malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu bagaimana turunnya, bagaimana turunnya ketua bagi segala malaikat Jibril alaihissalam bersama gerombolannya, unit amal Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah untuk mengatur semua urusan. Jadi secara personal diri saya, kita berpeluang, mudah-mudahan insya-Allah Allah panjangkan rezeki dan umur kita. Maknanya kita niatlah pada malam ini, kita munajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan sempat kita beribadah pada malam kemuliaan itu. Yang mana malam kemuliaan itu nilainya khairum min alfi syahr, dan rahsianya Allah mengatur sekalian urusan, termasuk rezeki, nasib kita, dan urusan-urusan berkaitan dengan ketentuan mengikut qada dan kadar Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi nak menyatakan betapa turunnya, kita boleh minta dengan Allah, sifat Allah ni turunkan sesuatu perkara itu, maka dengan rahmat Allah kita minta Allah turunkan rahmat untuk menyelesaikan semua urusan yang berbangkit dalam kehidupan kita, termasuklah keadaan berkaitan dengan wabak COVID-19 ini. Kita minta Allah Subhanahu wa taala, apabila dia yang menurunkan, dia juga boleh menaikkan. Naikkan pula maknanya kita boleh mengangkat tangan berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Insya-Allah takdir ataupun musibah bala boleh berubah dengan doa silahul mukminin. Bila mana satu hati kita ini dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah dengan munajat, terutama di waktu-waktu yang mustajab doa. Di antara yang akhir ingin saya menyatakan bagaimana sifat orang bertakwa, iaitu amalan mereka, iaitu berdoa memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Bagaimana Allah nyatakan as-sabiruna was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar, iaitu orang-orang yang sabar dan orang-orang yang as-sabirin was-sadiqin, orang-orang yang benar. Kemudian digambarkan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tetap taat, qanitin, yang istiqamah dalam beramal ibadah kepada Allah. Kemudian orang-orang yang menginfakkan sebahagian hartanya, dan juga orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi insya-Allah mudah-mudahan peluang kita di sisi Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang berlaku semasa ini, maknanya kita manfaatkan dengan masa yang ada ini, tempoh yang cukup baik untuk saya dan kita semua renung betapa azimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang akhir pada malam ini, iaitu hakikat sebenarnya Allah menjadikan sesuatu perkara ini tidak sia-sia, semuanya dengan ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mentarbiah kita ini kenal dia siapa, kita ni siapa. Bila kita kenal Allah tu siapa dan kita sebagai Abdullah, kita ni siapa, insya-Allah semua urusan akan dapat ditanangi dengan baik, kembali kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga sifatnya azim, dia nak mendidik kita supaya jangan ada di antara insan ini sombong, takabur, kerana dialah menciptakan alam ini, Khaliq, Al-Khaliq, maka dialah selayaknya
kita semua kena tawajuh memohon maghfirah kepadanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu taala. Jadi mudah-mudahan di antara hikmah yang boleh kita ambil, antara penawar yang boleh kita lakukan ketika keadaan seumpama ujian ini menimpa kita, iaitu kita memohon ampun yang pertamanya. Yang keduanya kita bertaubah kepada Allah, dan bolehlah sebut seumpama sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian atas maksud kita kembali kepada Allah, tawajuh kepada Allah, kita lipat gandakan amal soleh, amal kebajikan kita ini. Walaupun kita very limited pergerakan dan sebagainya, ada orang dia usaha dengan bermacam-macam cara. Jadi apa yang boleh kita buat, sekurang-kurangnya berdoa. Kemudian maknanya sekiranya ada pergerakan tertentu yang boleh kita sampaikan sumbangan kepada orang-orang yang layak terima, asnaf dan sebagainya, inilah masanya. Dan saya ucapkan tahniah kepada kenalan sahabat-sahabat kita dan mereka-mereka yang mujahadah frontliner ini, maknanya barisan depan sana, doktor, para perawat, Masya Allah. Kita doakan mereka, himat-himat sokongan tentera, polis dan mereka-mereka yang maknanya melakukan himat sokongan. Masya Allah, besar pengorbanan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menilai segala amal kebajikan yang mereka lakukan. Dan kita yang duduk di rumah ini hanya mampu sekadar mana yang kita mampu, dan kita lakukan yang lebih baik daripada sebelum ini. Dan maknanya dalam masa yang sama kita mujahadah dalam beramal, kerana tempoh bertenang cukup baik untuk kita guna pakai. Masa yang ada ini dia lebih bernilai pada belian, lebih bernilai pada emas 919, maka belian pun bernilai, tapi masa ini sangat bernilai. Walaupun kita guna pakai dengan 5 minutes, 10 minutes, for 45 minutes, 1 hour, kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah, sesungguhnya akan diisilah dalam akaun masing-masing, akaun kitab amalan kita, insya-Allah. Sekadar ini yang saya mampu untuk berkongsi pada malam ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada bicara yang akan datang. Insya-Allah saya akan susuri ataupun mengambil sedikit tempoh bertenang yang ada ini untuk kita berkongsi, memahami hakikat betapa azimnya Allah Subhanahu Wa Taala di bumi, di langit. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada, cuma kita kena buka minda kita, dada kita dengan kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah campakkan kefahaman ilmu yang baik. Wallahu alam, apa yang baik itu tentulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak sempurna itu, yang lemah dan sebagainya itu, maknanya kelemahan saya dan kita semua diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala